persoalan ini timbul. Adakah PAS akan bercerai dengan Bersatu? Adakah Perikatan Nasional akan berkubur? Sejauh mana PAS masih mempercayai Perikatan Nasional? Ini menjadi persoalan apabila ada satu klip video memaparkan PAS mengaburkan kain rentang Perikatan Nasional, petunjuk hubungan kian renggang, kata penganalisis. Sampai begitu sekali ke? Sampai kain rentang yang ada tulis Perikatan Nasional dikaburkan. Adakah PAS sudah bersedia mahu meninggalkan Perikatan Nasional atau tidak lagi percaya dengan Perikatan Nasional? Wow, ini menunjukkan satu lagi episode politik yang pastinya besar-besaran. Kabar mendakwa PAS dan Bersatu kini renggang, semakin menunjukkan kebenarannya apabila Naib Presiden PAS Datuk Muhammad Amar Abdullah dalam satu ceramah di Facebook baru-baru ini mengaburkan imej kain rentang Perikatan Nasional PN. Ia didakwa kerana jentera Bersatu tidak sepenuhnya turun berkempen untuk calon PAS di Sungai Bakap. Dah mula perbuatan-perbuatan begini, memboikot tak tolong-tolong. Ini bukan ikhlas namanya. Inilah yang namanya perkahwinan tak ikhlas. Hanya mau kejar sesuatu untuk kepentingan sendiri. Akhirnya bila tak dapat tolong, balas lagi. Macam itulah. Kata laporan ini yang mungkin sebagai tindak balas kerana PAS tidak tunjuk muka ketika tempoh kempen calon Bersatu di Kuala Kubu Bahru 2 bulan lalu. Wah, ini rupa-rupanya yang berlaku. Dulu di Kuala Kubu Bahru dikatakan parti PAS tidak tunjuk muka ketika kempen calon Bersatu. Jadi kali ini Bersatu pula dikatakan tidak sepenuhnya turun berkempen membantu calon PAS. Ini orang kata aku balas you balas I. Inilah yang dikatakan tidak serumah, tidak sudah sehaluan. Memasuki waktu-waktu kritikal seperti ini, tindakan PAS itu seolah cuba menunjukkan ia boleh bergerak sendiri tanpa Perikatan Nasional dan Bersatu, kata Fellow Majlis Profesor Negara Dr. Azmi Hassan. Apa yang PAS sebenarnya cuba tunjukkan adalah mereka boleh bergerak sendiri, tidak perlukan Bersatu di Sungai Bakap maupun kawasan lain di mana pengundinya 60% hingga 70% Melayu, katanya memetik FMT. Sebelum ini di Kuala Kubu Bahru Ilham Center mendapati kempen PAS untuk calon Bersatu Khairul Azhari Saud jelas semakin perlahan. Badan pemikir itu berkata, PAS yang menjadi tonggak jentera pilihan raya Pakatan Pembangkang tidak sepenuhnya mengerak ahlinya berkempen. Terdahulu pada 24 Jun lalu, Amar yang juga Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan memuat naik beberapa gambarnya berceramah ketika kempen PRK Sungai Bakap. 6 daripada gambar yang dimuat naik itu menunjukkan kain rentang Perikatan Nasional dikaburkan. Jadi apa pula pendapat anda tentang dapatan penganalisis kali ini? Tinggalkan komen kamu. Salam sejahtera. Ini keputusan terkini Kerajaan Malaysia berkait dengan isu Palestin dan juga isu Israel. Malaysia tegas tidak akan benarkan syarikat milik Israel melabur di negara ini. Jadi lepas laporan ini, kalau ada kata-kata, cakap-cakap, berita-berita kononnya Malaysia menerima pelaburan daripada syarikat milik Israel, percayalah itu semua adalah fitnah dan pembohongan. Jangan anda termakan bohong fitnah tersebut. Nanti jangan-jangan anda pula bersekongkol membuat dosa. Apalagi kalau anda menyebar, itu lagilah dosa kan. Menyebar fitnah itu seperti membunuh orang.
Jadi kalau kerajaan dah kata Malaysia tegas tidak benar, bukan mempertimbang mereka tidak benarkan sama sekali syarikat milik Israel melabur di negara ini. Malaysia tidak pernah menghalang mana-mana syarikat untuk melabur di negara ini, namun tegas dengan pendirian untuk tidak membenarkan syarikat milik Israel menjalankan aktiviti di negara ini, kata Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Beliau berkata ketegasan kerajaan Madani di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam hal itu dapat dibuktikan apabila syarikat perkapalan ZIM milik Israel telah disekat daripada berlabuh di perairan Malaysia sejak Disember lepas. Walaupun kita tidak menghalang mana-mana syarikat untuk melabur di negara kita, tetapi tidak untuk syarikat milik Israel, katanya. Pada sesi penerangan Kamar Khas di Dewan Rakyat, berhubung penjualan saham Malaysia Airport Holdings berhad kepada Global Infrastructure Partners GIP. Beliau juga berkata kerajaan Madani juga kekal teguh dalam pendirian mempertahankan dan membela nasib rakyat Palestin. Selain peranan aktif turut dimainkan institusi di negara ini yang bersolidariti dan menyumbang untuk mangsa kekejaman Zionis. Amir Hamzah berkata di platform antarabangsa, Perdana Menteri dan Jemaah Menteri tidak jemu untuk berbicara dan menyuarakan gesaan kepada pemimpin dunia, termasuk kuasa barat, agar kekejaman rejim Israel terhadap Palestin dihentikan segera. Amir Hamzah berkata, Malaysia juga telah menyuarakan ketegasan di Persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB supaya negara Palestin mendapat keanggotaan penuh dalam badan dunia itu. Kita juga sokong penuh keputusan resolusi gencatan senjata dan konsisten salur bantuan kemanusiaan ke Semenanjung Gaza, katanya. Anwar yang juga Menteri Kewangan pada 25 Jun memberitahu Persidangan Dewan Rakyat bahawa penjualan pegangan saham dalam Malaysia Airport Holdings dan berhad kepada GIP melalui syarat yang ketat. GIP merupakan pelabur infrastruktur terkemuka yang menguruskan aset bernilai 112 bilion US dollar bagi pihak pelaburannya yang merangkumi kira-kira 500 institusi pelaburan seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, ini ialah berita keputusan kerajaan yang harus kita tahu. Malaysia tegas tidak labur, Malaysia tegas tidak benar syarikat milik Israel melabur di negara ini. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Isu jerit-menjerit, marah-memarah, gaduh-gaduh, bak seperti kera, kata seorang netizen, menjadi buah mulut netizen sekarang ini. Baru buka sidang Dewan Parlimen beberapa hari yang lepas, sudah kelihatan adegan episod teriak sini teriak sana, macam kena sakau, macam orang meroyan di Dewan Parlimen. Netizen mula meluat melihat wakil-wakil rakyat yang ada di Malaysia, tak kiralah itu daripada kerajaan maupun ada daripada pembangkang. Mereka kata mereka berbahas atau mereka sedang merepek di sana, kata mereka. Sehingga ada yang kata rugi bayar mereka punya gaji dengan pembayar cukai Malaysia. Mereka ada di Dewan Parlimen bukan berbahas untuk kesejahteraan rakyat, tapi saling mempertahankan diri, saling tembak-menembak, tiada kesudahannya. Bukan netizen saja yang perasan perkara ini. Timbalan Speaker Dewan Rakyat pun perasan perkara ini. Sehingga beliau tidak tahan lagi. Sehingga perkara ini ditegur. Kata timbalan Speaker Dewan Rakyat, kita dah berumur, jangan perbodohkan diri sendiri. Nah,
kan dah kena. Bukankah ini lebih pedas, lebih panas daripada kata-kata saya tadi? Saya hanya menyebut mereka perkara meroyan, memekik di Dewan Rakyat. Tapi timbalan Speaker Dewan kata, kita dah berumur, jangan perbodohkan diri sendiri. Maknanya, semua yang ada di Dewan Rakyat itu, parlimen itu, sudah pun dewasa, sudah berumur. Bahkan ada yang sudah tua pun, senior, warga emas. Sebenarnya pemikiran mereka tu jauh daripada dewasa. Tapi kadang-kadang mereka berfikir seperti kekanak-kanakan. Bukan berfikir, tindakan mereka seperti orang-orang yang masih belum dewasa, kanak-kanak. Sehingga berlaku adegan jerit sana jerit sini. Harap-harap tiadalah sampai adegan baling-baling kerusi berlaku. Di negara barat pernah berlaku adegan baling kerusi di Dewan Rakyat. Jangan sampai di Malaysia pula terjadi, itu memalukan. Karena untuk makluman Anda semua, rakaman perbahasan mereka di Dewan Rakyat itu ditayangkan secara live kepada rakyat Malaysia dan seluruh dunia juga menonton. Bukankah itu memalukan? Itu sebabnya timbalan Speaker Dewan kata, jangan perbodohkan diri sendiri. Susulan kekecohan yang sering tercetus di Dewan Rakyat, timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat Ramli Muhammad Anor memberi ingatan kepada wakil rakyat supaya tidak memperbodohkan diri di khalayak ramai. Ramli mengingatkan ahli parlimen baik di pihak kerajaan maupun pembangkang supaya menjaga integriti sebagai ahli dewan dengan berbahas secara matang. Kata beliau, saya rasa yang berhormat semua sedia maklum. Integriti bukan sahaja hal berkaitan rasuah, tetapi juga cara kita bercakap dan berbahas, katanya. Bagi saya, kita dah berumur, jangan perbodohkan diri kita di khalayak ramai, baik di sebelah pembangkang dan kerajaan, kata Ramli lagi. Yang itu saya setuju, memang betul apa yang dikatakan oleh timbalan Speaker Dewan Rakyat ini. Jadi yang lebih baik, lebih hebat lagi ialah, kata beliau, saya akan handle mengikut peraturan. Jika ada yang degil, saya tak peduli. Ya, setuju. Rakyat Malaysia kata, netizen kata, betul. Siapa yang tak ikut peraturan, apa mau takut? Pergi halau saja keluar dari Dewan Rakyat. Dan bagi dia rehat cukup-cukup, kata rakyat. Dan yang lebih bagus lagi, dia menegaskan, di sini saya laksanakan tugas, di luar kita kawan, kata Ramli. Bagus, itu prinsip yang bagus. Ada berapa komen daripada netizen tentang isu ini di Malaysia kini. Watchman kata, yang paling teruk di dunia. Kotaro Minami kata, ramai ahli parlimen yang memalukan, tak habis-habis mainkan isu berbau perkaman. Jenis bodoh habiskan duit rakyat saja, kata Kotaro Minami. Greket kata, dah lama aku tak peduli dan hormat kepada wakil rakyat yang suka pekik sana pekik sini ini, katanya. Mereka semua ni macam budak tadika saja, kata Griket. Buang masa dan bazir duit pembayar cukai saja, katanya. Apa pula pendapat anda semua? Terjumpa lagi. Salam sejahtera. Menjadi persoalan semula di media sosial hari ini ialah 2. Selepas PRK Sungai Bakap, apa jadi dengan Anwar Ibrahim? Karena kalau tak silap kita, Sungai Bakap ialah tempat kelahiran Anwar Ibrahim. Yang menjadi persoalan semula ialah adakah beliau akan pulang di tempat kelahirannya? Perkara yang kedua persoalannya ialah adakah Anwar Ibrahim akan mengambil keputusan meninggalkan kawasan Bukit Tambun untuk kembali ke Permatang Pau kalau sudah menang di Sungai Bakap? Adakah itu adalah petunjuk baru bahawa Anwar Ibrahim sudah mula diterima sehabis baik di Malaysia? Keputusan PRK Sungai Bakap akan jadi petunjuk Anwar kembali ke Permatang Pau. Saudara, PRK Sungai Bakap, keputusan pilihan raya kecil PRK Sungai Bakap akan menjadi petunjuk kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim sama ada akan kembali bertanding di kerusi Parlimen Permatang Pau
pada pilihan raya umum akan datang atau sebaliknya. Pengerusi Institut Darul Asian IDE, Muhammad Rizwan Othman berkata, hal ini menarik minat pemerhati kerana terdapat desas-desus Anwar akan kembali bertanding di kawasan yang pernah menjadi kerusi tradisinya itu. Sungai Bakap merupakan satu kawasan yang berdekatan dengan satu lagi kawasan parlimen yang penting, yaitu Permatang Pau. Itu antara perkara menjadi minat kerana terdapat desas-desus bahawa selepas ini, kawasan yang akan menjadi tumpuan untuk Perdana Menteri bertanding adalah Permatang Pau. Sudah tentu keputusan PRK ini ada impak sama ada dia kembali ke Permatang Pau atau ke kawasan-kawasan lain. Katanya pada sidang media, analisis survei lanskap persepsi rakyat menjelang PRK Dun Sungai Bakap di Shah Alam hari ini. IDE merupakan badan pemikir milik Kerajaan Negeri Selangor yang diterajui oleh Pakatan Harapan PH. Untuk rekod, Anwar yang kini merupakan ahli Parlimen Tambun memulakan kerjaya politik bersama UMNO setelah bertanding di Permatang Pau pada tahun 1982 dan mempertahankan kerusinya itu sehingga dipecat daripada parti itu pada 3 September 1998. Selepas itu, istrinya Dr. Wan Azizah Wan Ismail mengambil alih kerusi tersebut pada tahun 1999 sehingga 2008 sebelum meletak jawatan untuk memberi ruang kepada Anwar bertanding pada PRK di kawasan itu pada Ogos 2008. Seterusnya Anwar mengekalkan kerusinya pada tahun 2013 sebelum hilang jawatannya sekali lagi setelah disabitkan bersalah dalam kes liwat 2 pada tahun 2015. Wan Azizah kemudian sekali lagi mengambil alih kerusi tersebut dan menang dalam PRK yang diadakan pada 7 Mei 2015. Bagaimanapun pada PRU 2018, anak mereka, Nurul Izzah Anwar, gagal mempertahankan kerusi berkenaan apabila tewas mengejut kepada calon Perikatan Nasional Muhammad Fawaz Muhammad Jan. Sebelum ini terdapat desas-desus Anwar mungkin kembali bertanding di Permatang Pau pada PRU akan datang sebagai usaha mengembalikan kekuatan PH di kerusi tersebut. Sementara itu, Muhammad Rizwan berkata sokongan pemilih Sungai Bakap kepada Anwar berada di tahap memuaskan. Sokongan kepada Anwar salah satu faktor gabungan Pakatan Harapan BN adalah kelebihan dalam PRK ini. Lebih 57% pengundi bersetuju Anwar sebagai pemimpin yang memperjuangkan rakyat, nasib rakyat Palestin. Sebanyak 64.4% pula berkata Anwar seorang pemimpin dikenali di peringkat antarabangsa. Manakala 57.8% percaya Anwar seorang pemimpin yang mampu menyatu padukan ke pelbagai kaum di Malaysia. Katanya isu subsidi diesel tidak begitu ketara di Sungai Bakap. Sebaliknya, pengundi cuma mempunyai sedikit bimbang kenaikan harga barangan ekoran penguatkuasaan subsidi diesel bersasar pada bulan lepas. Beberapa komen daripada netizen tentang isu ini adalah prestasi kerajaan perpaduan semakin mantap, kata Red Parrot, dan meyakinkan dan pembangkang dilihat gagal memainkan peranan sebagai check and balance. Pembangkang ketandusan idea konstruktif dan asik memainkan sentimen bangsa dan agama. Kebimbangan tentang kedudukan Islam dan keistimewaan orang Melayu tidak berasas kerana ianya dijamin dan terpahat kukuh dalam perlembagaan persekutuan, kata Red Parrot lagi. Uda Bay 2028 kata, begitulah harapan penyokong-penyokong Pakatan Harapan BN. Datuk Seri Anwar Ibrahim kembali bertanding di Permatang Pau semula. Kemenangan calon PH dalam PRK Dun Sungai Bakap akan menjadi kayu aras pulihnya sokongan kepada Pakatan Harapan. Sekian untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini.